Lelaki ni tak perlu, dia tak banyak melayan emosi juga. Tak ramai melayan emosi. Maksudnya kalau dapat jaga makan suami tu, Dia kira okey lah. kira okey, maksud okey tu dia pun jadi rajin, dia jadi Rajin, bagus, ya. betul. Jaga makan, dia ni. Sebab walaupun dia merajuk, jaga makan. Yang penting makan. Kalau perempuan sebaliknya, melayan emosi sampai tak boleh makan. Sampai tak makan. Sampai tak masak. Sebab tu kena perlu jaga emosi wanita ni Ustazah. Sebab Bila tak masak, dia tak boleh tak makan. dapat makan. Jadi pentingnya menjaga emosi wanita ni. Kalau tak masak, dapur tak berasap. Orang lelaki lebih kepada fizikal kan tu. Fizikal, betul. Kebanyakan lah. Macam saya ni macam tu je lah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya apa yang cik suami saya sebut tadi kan, beliau kata perempuan ya, orang lelaki kena pandai jaga emosi wanita. Sebenarnya kita tak boleh nak menolak hakikat. Orang perempuan walaupun badan dia lemah, dia letih, dia ngantuk, tapi bila dia dapat keperluan emosi dia boleh lawan. Penat, ngantuk, rasa macam dia boleh lawan. Sebab bila dia dapat takungan emosi tu, walau bagaimanapun, selalu wanita diuji dengan apa yang dia perlu, iaitu emosi. Suami tidak rajin, bukan tidak mahu ya, ataupun suami yang kurang prihatin, suami yang kurang bagi perhatian, suami yang dia tahu tapi dia tidak mahu buat, boleh jadi kerana ego, ataupun dia tak rasa itu satu tanggungjawab. Dia tak rasa itu tanggungjawab, perlu menjaga dari segi keperluan isteri ni. Dia rasa bagi makan cukup, apa semua tu dah cukup lah. Padahal batang tubuh ni bukan hanya berdiri dengan makanan. Ia berdiri juga dengan emosi, dengan mental, dengan rohani. Okey. Jadi wanita juga sering diuji dengan keperluan dia tadi tu. Bukan kehendak, ya, emosi ni bukan kehendak tapi keperluan. Kalau suami yang bijak, dia bagi takungan emosi pada isteri tu cukup, dia tak perlulah buat lebih daripada itu. Isteri akan buat. Isteri akan jadi kuat, semangat, rajin. Tapi kita kena bersedia, kita akan diuji dengan perkara yang kita perlu ini. Lalu akhirnya kitalah yang mengisi sendiri keperluan emosi kita. Kitalah yang mengisi sendiri dengan menggantikan doa, zikir. Supaya dengan itu Allah menjadikan hati kita lapang dada, boleh terima seadanya kekurangan pasangan. Sama juga lelaki. Keperluan dia, macam cik suami sebut pasal makan. Kalau dapat makan, elok apa semua, elok lah dia. Tapi tidak menjamin juga dia akan jadi rajin lepas tu tiba kemar rumah ke apa ke, menolong ke. Mungkin lepas tu dia tidur pula lepas tu. Tetapi yang lelaki pun kena bersedia. Ada waktunya dia tak dapat keperluan fizikal tu. Isteri merajuk, isteri tak masak. Lepas tu dia pun nak marah sebab tak dapat makan. Dah jadi bertembung pula. Yang ni merajuk, suami tak pujuk. Yang ni sebab ego tak nak pujuk, akhirnya isteri tak masak, dia pun mengamuk. Merajuk campur mengamuk. Apa jadi? Jadi macam mana seolahnya sekiranya suami nak keperluan dia, maka dia perlu juga berikan, rendahkan ego, beri keperluan isteri, lepas tu dia dapat. Maksud win-win situation kan. Tapi kadang-kadang dalam pasangan tak ada yang nak mengalah. Siapa yang nak mengalah dulu? Siapa yang nak masak? Kalau awak masak, saya makan, saya okey, saya pujuk awak. Yang isteri pula, kalau saya pergi masak, tak jadilah merajuk. Macam tak real merajuk tu. Tapi ada orang merajuk, masak juga, dia pun hidang dengan muka masam apa semua. Wallahualam. Subhanallah, ujian rumah tangga seperti ini, ujian hubungan communication ni tidak akan pernah berhenti sampai mati. Tak ada jaminan pun lepas 30 tahun dah tak ada isu komunikasi. Tak ada jaminan pun bila dah sampai umur sekian semuanya harmoni, dah tak ada gaduh. Tidak. Kerana yang mencantikkan hubungan tu apabila adanya perselisihan lalu diselesaikan, rasa panas lepas tu sejuk, bersilih ganti. Cuaca pun bersilih ganti. Kalaupun kita kata, bestnya cuaca redup je. Kalaulah redup sepanjang masa. Tak juga. Ada waktunya kita perlukan panas. Kan? Cepat kering baju, cepat itu, cepat ini. Kan? Pokok memang ada ketikanya perlu matahari yang cukup. Kalau kita, sedapnya hujan, ya Allah, tidur lena. Adakah kita rasa hujan tu berterusan baru best? Tak. Kita mula minta untuk
hujan berhenti dan mula untuk panas. Sebab apa? Baju tak kering itu tak kering, susah nak keluar. Lepas tu pokok dah mati sebab pokok tu dah terlebih air. Jadi tuan-puan sekalian, begitulah kehidupan kita. Kalaulah kita rasa macam, wah hari ni tenang, tak ada apa masalah, syok hari ni ku relax daripada pagi sampai malam, macam tak, semua berjalan lancar, tak ada masalah, memang syok. Tidak, subhanallah. Rupanya kehidupan kita, yang mengindahkan kehidupan kita sama ini adalah kerana kehidupan kita ada waktunya hujan, ada waktunya petir, ada waktunya basah, ada waktunya kering. Subhanallah, ada waktunya redup, tenang. Subhanallah. Yang mengindahkan adalah kerana ada kepelbagaian perasaan. Ada sedih, ada kecewa, ada marah, ada excited, ada semangat, ada gembira, ada bahagia, ada derita. Disebabkan itulah akhirnya ada waktunya kita ucap syukur. Ada waktunya kita menangis, mengadu kepada Allah. Ada waktunya kita merayu-rayu. Ada waktunya kita sabar. Ada waktunya kita redha. Dan itulah yang mengindahkan kehidupan kita. Kita lihat pula pada pelangi. Pelangi kalau warna sama, kan? Semua purple, semua kuning. Tak cantik lagi pelangi tu. Tapi bila dia ada warna-warni, wah indahnya pelangi. Bila kita tengok pada waktu panas, lepas tu ada hujan, tiba-tiba hujan panas orang kata, lepas tu dia diterbias dengan cahaya. Wah cantiknya pelangi. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, kita tak boleh beramal dengan beranggapan masalah takkan berlaku. Ustazah ada tak amalan yang mana bila kita beramal, kehidupan kita semua jalan lancar, tak ada masalah? Tak ada. Yang ada adalah amalan yang mana dia akan menyiapkan diri kita untuk menghadapi masalah, lalu kita akan dapat jalan keluar dan kita akan lebih stabil dan tenang. Kita biasanya beramal dengan zikir, bacaan doa bila ada ujian. Tapi sebenarnya kalau kita seorang yang istiqamah, konsisten, hari tu ujian ke tak ujian, bacaan zikir rutin harian kita tetap baca. So kita telah siapkan hati kita sebelum ujian. Adakah kita nak bila datang ujian baru zikrullah, barulah kita boleh fikir dengan tenang, ataupun sebelum ujian datang kita dah siapkanlah hati kita, rohani kita mesti kuat, sebab kita tahu kita tak lari pada ujian. Masya Allah, Alhamdulillah.